sebenarnya untuk pengajian petang kita ada perubahan sedikit seperti kata Tusi tadi. Dan petang ni ialah untuk Muqaddimah Muslim. Muqaddimah Muslim yang saya cadangkan untuk peserta-peserta yang tidak mahir lah menggunakan bahasa Arab, kitab bahasa Arab. Ada yang disebutkan tadi. Kalau boleh dapatkan yang itu, yang sebenarnya bukan sepenuhnya jilid yang pertama, sebahagian daripada. Ada di antara kita ni sebenarnya yang telah ada pun buku itu. Dapatkan yang itulah yang saya difahamkan. Sebenarnya boleh beli satu jilid saja, bukan perlu beli semua dengan lengkap 12 jilid. Satu jilid pun boleh beli. Itulah yang dikatakan harganya berapa tadi? RM80 lebih. Kalau nak guna yang asal pun boleh juga. Tadi yang apa tu saya itu sebut tadi mana? Yang bahasa Arab tu. Ini pun boleh juga. Dalam ni apa ni? Artinya Sahih Muslim dengan syarah Imam Nawawi. Dalam tu dia ada jilid pertama, dia adalah syarah Muqaddimah Muslim. Kita akan gunakan yang itu. Saya sendiri insyaAllah akan gunakan yang Arab tu. Mungkin yang tak mahir berbahasa Arab boleh guna yang tadi lah. Saya cadangkan itulah. Kalau nak gunakan yang ni boleh. Boleh. Sebenarnya bukan semua jilid satu ni mengandung Muqaddimah Muslim, sebahagian di awal itu saja. Jadi harap maklumlah akan datang kita akan guna buku itu. Buat sementara ni kita tidak ada kitab. Jadi malam tadi saya bincangkan tentang Imam Muslim. Nampaknya banyak perkara lagi yang belum lengkap dibentangkan, terutamanya tentang keistimewaan kitab Muslim. Sebab Muqaddimah Muslim adalah salah satu keistimewaan kitab Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim sebenarnya dimulakan dengan Muqaddimah. Muqaddimah ini dipanggil Muqaddimah ilmu dan Muqaddimah kitab. Muqaddimah ada dua. Satu Muqaddimah kitab. Muqaddimah kitab, seseorang pengarang dalam tulisan dia tu ada pendahuluan, sepatah kata. Muqaddimah juga, tapi itu Muqaddimah kitab namanya. Satu lagi Muqaddimah ilmu. Dalam Muqaddimah ilmu ni dia kemukakan serba ringkas, panduan-panduan dan kaedah yang digunakan oleh dia. Dan dengan kita mengetahui Muqaddimah tu, sudah macam kita ada panduan untuk memahami kitabnya seterusnya. Berkaitan dengan ilmu itulah, ilmu yang dibincangkan. Itu Muqaddimah ilmu. Muqaddimah ilmu ini terbagi kepada dua. Yang pertamanya adalah kitab yang sama dibuat Muqaddimah. Yang keduanya dibuat kitab yang berasingan untuk membincangkan sesuatu ilmu. Dia bukan merupakan pendahuluan kepada sesebuah kitab, tidak. Pendahuluan kepada sesebuah ilmu. Misalnya kalau dalam ilmu hadis, Muqaddimah Ibnu Salah terkenal, ma'ruf. Muqaddimah itu nak bincangkan tentang kaedah-kaedah ilmu hadis. Muqaddimah Ibnu Salah, Muqaddimah Ibnu Khaldun. Muqaddimah itu maksudnya untuk nak memahami atau menggunakan kaedah yang tepat untuk menyuluh sesuatu ilmu. Kalau macam Muqaddimah Ibnu Khaldun itu untuk menyuluh sejarah dan masyarakat manusia. Itu kaedah panduan, garis kasar. Dia Muqaddimah juga. Itu Muqaddimah ilmu betul ni. Ada Muqaddimah macam Imam Muslim buat ni, dia lebih khusus kepada panduan yang diguna oleh dia, kaedah yang diguna oleh dia dalam menilai hadis. Bukan dia membincangkan semua seluruh ilmu usul hadis itu, tidak.
Cuma dia mengambil mana-mana yang penting. Mungkin berbeza dari segi penilaiannya dengan orang-orang lain. Itu maksud muqaddimah ilmu Imam Muslim. Ia tidak bermaksud dengan makna sebuah kitab khusus yang lengkap membincangkan tentang kaedah-kaedah dalam sesuatu ilmu usul hadis itu. Tidak. Untuk membincangkan ilmu usul hadis ataupun ulumul hadis, kita perlu belajar kitab lain pula. Itu yang lengkap, itulah yang dia ada semua bab-bab. Adapun Muslim dia tidak begitu, tak banyak sangat, bukanlah besar sangat. Cuma dia cerita apa yang perlu dia ketahui bagi dia, mungkin berbeza daripada orang lain. Kaedah yang dia guna pakai oleh dia sendiri untuk Sahih Muslim khusus. Adapun kalau macam Tadribur Rawi, Syarah Taqribun Nawawi, Tadribur Rawi itu muqaddimah ilmu, memang satu ilmu ulumul hadis. Dalam itu semualah, dari sudut riwayatnya, macam mana apa kaedahnya hadis itu, hadis ini, ada tajuk-tajuk khusus. Kalau kita nak mengetahui tentang usul hadis dengan lengkap, kita kena belajar kitab-kitab macam tu. Bukan ulum muqaddimah Imam Muslim ni tak boleh. Muqaddimah Imam Muslim ni untuk orang yang sudah pandai. Dia ni, kita semua ni insya-Allah pandai. Orang yang sudah ada dah asas dia. Misalnya kalau dalam tafsir yang kita pelajari sebagai usul tafsir, biasanya kalau di tempat kita ni dia belajar Faidul Khabir. Faidul Khabir itu untuk usul tafsir, itu mengandungi kaedah-kaedah tafsir. Kalau lebih tinggi daripada usul, ulum tafsir, dia ada ulumul Quran. Dia ada macam Itqan, Al-Burhan, Zarkashi dan lain-lain. Itu dipanggil ulumul Quran. Adapun macam Al-Fawzul Kabir karangan Syah Wali Ullah, itu dia satu aliran, satu manhaj, satu cara yang lain pula dalam menyoroti Al-Quran itu, menilai dan mentafsirkan Al-Quran. Satu kaedah lain dia sendiri. Sepatutnya sebelum kita belajar ini, kita kena belajar yang biasa. Begitu juga dengan ulumul hadis ini, sepatutnya kita kena ada kelas yang lain dulu sebelum kita belajar muqaddimah Muslim. Sebab muqaddimah Muslim dia tersendiri, satu kaedah yang tersendiri. Seperti Al-Fawzul Kabir karangan Syah Waliullah untuk tafsir Al-Quran. Dia tidak mengikut tertib bab-bab seperti yang biasa di dalam kitab usul tafsir yang lain, bukan begitu. Dan bab-babnya kalau kita tengok macam tak lengkap gitu. Kalau mengikut susunan ulumul Quran atau usul tafsir yang biasa. Sebab dia kira yang itu sudah selesai. Belajarlah yang itu. Yang ni nak dapat satu kaedah baru, satu panduan baru. Itu maksud dia. Sama dengan muqaddimah Muslim. Dia satu benda baru, satu benda lain. Kenapa kita tidak mulakan dengan dia itu? Lama pula nak mula dengan dia itu kan. Mungkin kita boleh belajar dengan orang lain, boleh mana-mana pun ada. Cuma oleh kerana Muslim ini dia mulakan kitabnya dengan muqaddimah. Jadi rasanya perlulah dibincang secara khusus sekurang-kurangnya untuk menilai kitab dia, untuk kita tahu apa kaedah yang dipakai olehnya dan apa kelebihannya kalau kita pakai kaedah dia. Itu dari sudut itu. Dan ini adalah termasuk dalam khususiyat keistimewaan kitab Muslim. Keistimewaan kitab Muslim. Salah satu keistimewaan Muslim itulah. Dan saya mungkin sudah ikuti dah sebelum ini kuliah saya di mana-mana dan melalui CD dan sebagainya. Saya sudah sebut bahawa masing-masing pengarang kitab itu dia ada keistimewaan dia sendiri. Kalau kitab hadis, kalau kitab hadis, misalnya Imam Tirmidzi, dia ada maksudnya. Maksudnya ialah menyatakan khilaf ulama dan punca berlaku khilaf di kalangan ulama, terutamanya dalam bab sunan, dalam bab fiqh. Apa punca? Puncanya ialah al-hadis.
Sebab itu kitab dia pada umumnya dalam bab sunan dia akan ada dua bab. Misalnya kalau bab menyatakan hadis yang menyatakan batal air sembahyang kerana menyentuh kemaluan, ada pula satu bab yang tidak batal. Dia akan ada begitu seterusnya. Dia tidak batal. Tujuannya nak ceritanya, kenapa dalam mazhab ni kata batal, mazhab ni kata tidak batal. Masing-masing dia ada hujahnya berupa hadis. Oleh kerana hadis itu berbeza, yang ni golongan diterjihkan hadis ini, golongan diterjihkan hadis ini. Dia cuba kemukakan kepada diri, inilah alasannya. Bukan saja-saja mengikut nafsu saja dia kata batal atau tidak batal. Tidak, bahkan ada dalil, ada hujah. Kemudian siapa yang berpendapat begini, siapa yang berpendapat begini, dia ceritakan, memperkenalkan kepada kita tentang khilaf di antara mujtahid. Itu maksud, tujuan asal, tujuan utama. Kemudian dia perkenalkan juga kepada kita tentang perawi-perawi, dari segi namanya, dari segi kedudukan. Dan dia tentukan kedudukan hadis itu, hadis ini sahih ke, dhaif ke, gharib ke, atau macam mana, dia cerita kepada kita. Tujuannya nak ajar pembaca kitabnya atau pelajar-pelajar yang menggunakan kitab dia menilai, biasakan diri menilai sesuatu hadis. Tengok sendiri, kalau dia kata gharib, kenapa? Cuba pelajari perawi-perawi hadis. Itu tujuan. Dengan sebab itu tak kena kalau kita nak cari yang hadis dalam Tirmizi yang tinggi kedudukan sahihnya itu. Tak kena, silap kita. Bukan di situ tempat kita cari. Kadang-kadang ada yang sangat sahih, tinggi kedudukannya, sama dengan Bukhari. Dia tahu hadis itu sebab gurunya Imam Bukhari. Kenapa dia tak tahu? Kitab Bukhari sudah ada, tapi dia tak kemukakan hadis itu. Dia kemukakan hadis yang lemah. Ataupun kalau sahih pun tidaklah sesahih yang pertama. Sengaja dia kemukakan. Jangan kita kata dia tak tahu hadis itu. Jangan kita kata begitu. Tidak. Tujuan dia kemukakan yang lemah tu, dia nak cerita, nak perkenalkan kepada kita kenapa lemah. Siapa perawi yang menyebabkan hadis itu jadi lemah? Kalau dia kemukakan yang tinggi seperti Imam Bukhari, tak adalah yang kita nak kenal perawi-perawi yang lemah itu di mana. Jadi itu tujuannya. Imam Abu Daud maksudnya ialah nak menyatakan dalil bagi masing-masing imam. Dalil. Kemudian dia pergi kepada Bukhari, tujuannya ialah nak menyimpulkan, nak memahami apa daripada hadis itu. Apa yang dapat kita fahami daripada hadis, menggunakan kaedah apa, menggunakan qiyas aulawi ke, ataupun macam-macam lagi kaedahnya. Macam mana cara kita nak faham sesuatu hadis? Itu cara Imam Bukhari. Jadi tujuannya dia nak cerita kepada kita sejak pertamanya, imam-imam mujtahidin itu dia berijtihad. Kalau dia tengok satu hadis, macam mana cara dia, cara dia nilai sehingga dia dapat hasil begitu. Kita pun kalau nilai begitu, tengok, kita akan dapat macam itu juga. Jadi maksud Imam Bukhari ialah melatih pelajar-pelajar supaya jadi mujtahid. Supaya kalau tengok hadis, jangan tengok saja. Jangan tengok saja. Tengok hadis, berapa banyak benda yang boleh dikeluarkan daripada satu hadis, dan sudut mana yang kita lihat sehingga kita dapat mengeluarkan begitu banyak hasil daripada sesuatu hadis. Dengan sebab itu Imam Bukhari kadang-kadang dia satu hadis je, hadis Barirah sampai 25 kali dia buat. Sebab ada maksud lain-lain. Dia nak cerita, kalau kita nak faham masalah ni daripada hadis ni, boleh. Hadis yang sama untuk masalah ni pun boleh juga. Hadis yang sama untuk masalah lain pula boleh juga. Macam-macam boleh kita guna dengan satu hadis kalau kita pandai. Itu tujuannya. Tapi dia bawakan satu hadis yang sahih, tak banyak untuk dalil tu. Satu, dua, kadang-kadang di bawah satu bab. Imam Muslim, seperti saya sebut malam tadi, cuba memperbanyakkan hadis-hadis yang syaratnya ketat itu, tinggi kedudukannya, dia cuma berbanyak dalam setiap bab. Itu tujuannya. Dan dia buat
Muqaddimah Muslim nak menceritakan untuk sesuatu hadis ini penting kita mengetahui perawinya, mengenali perawi, sanad. Yang ni sanad hadis itu perlu sanad kita. Sebab apa? Sebab sanad ini jangan kita ingat benda baru orang-orang buat itu, tidak. Bahkan mengikut ulama-ulama dahulu, ia sebahagian daripada agama, keperluan sanad. Sanad inilah yang menentukan sesuatu hadis itu sahih atau tidak. Kalau orang ni kata dia tu perawi yang baik, ada yang lain pula kata tidak, macam mana kita nak buat? Di situ dia pandu kita melalui di muqaddimah. Muqaddimah dia untuk menjelaskan kepada kita tentang kaedah isnad, ilmu isnad. Sanadlah yang menentukan segala-galanya. Kalau dalam bab hadis ini, pergilah cerita mana pun, kalau selain Al-Quran, dia kena ada sanad. Tanya sanad dia, macam mana sanad. Kepentingan sanad dalam menilai dalil-dalil agama berupa hadis, itu perlu. Itu yang Imam Muslim nak ceritakan. Selain daripada nak memperbanyakkan hadis-hadis sahih yang tinggi kedudukan, itu Muslim. Kemudian kita pergi kepada Nasai. Nasai nak menceritakan ilal khafiyah. Sesuatu hadis kadang-kadang kita tengok okey dah sanad dia, mata dia okey, tak ada apa masalah, nampak. Tapi jangan kita ingat sudah sesat. Sesuatu hadis itu bila sanad dia baik-baiklah, selesai. Jangan begitu, silap. Sebab ada kalanya sesuatu hadis itu dia ada kecacatan dia, ada kelemahan dia. Kalau orang nak mereka hadis, nak buat apa, Allah SWT bagi macam satu panduan, macam ada cahaya di situ, seperti mana seorang jauhari yang mengenal, kita kata maknikab, yang mengenal permata. Dia tengok semacam air ada di dalam itu. Itulah yang memandu dia, inilah yang asli, inilah yang nilai dia lebih. Tapi kita orang biasa tengok tak tahu apa. Dia kata walaupun sahih nampak kilat-kilat, betul dari segi sahih, tapi yang sebenarnya tidak. Dia ada kelemahan dia. Allah SWT sifat untuk ahli dia menilai. Di mana tu? Imam Nasai cerita betul. Lepas tu bawa kepada Ibnu Majah, iaitu untuk menilai sesuatu hadis. Imam Tirmidzi awal lagi sudah cerita hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini gharib, dalam sanad ni ada orang ni dia sebut. Jadi kamu sudah belajar semua cara istinbat hukum tu, kamu sudah belajar. Kamu sudah tahu dah hadis sahih yang tinggi taraf macam mana bunyi, macam mana susunan ayatnya. Kamu sudah belajar semua. Sekarang ni bawa kitab Sunan Ibnu Majah, kamu tentukan sendiri hadis yang kamu baca itu macam mana. Kamu tentukan sendiri. Sebenarnya di sebalik susunan kitab-kitab hadis itu sebagai sukatan pengajian sangat besar. Sebab itulah sistem yang menggunakan pakai kitab-kitab tadi memadai sebenarnya untuk melahirkan seseorang yang ahli. Kalau dipandu oleh seorang guru yang bijaksana, sudah memadai. Tak perlu kita nak belajar semua, kita ada banyak, kita ada untuk menimbulkan kelayakan dalam diri kita. Cukup 6 saja. Sebab itu disebut-sebut sangat 6. Tapi bagi orang yang tak faham, dia ingat yang 6 ni mengandungnya hadis yang terbaik lah, hadis yang lebih baik sahih daripada yang lain. Yang lain kurang lah daripada itu. Silap. Itu silap. Kemudian masing-masing dengan cara dia. Imam Bukhari mulakan bab kitab dia dengan masalah. Orang ni mulakan kitab dia dengan ini. Imam Malik mulakan kitab dia dengan waktu, masa. Imam Muslim mulakan kitabnya dengan perbincangan tentang sanad. Masing-masing ada kepentingan, ada maksud. Jadi panjang cerita tu, masa kita pun terhad kan. Jadi malam tadi ini antara keistimewaan Imam Muslim. Sebelum kita masuk bincang tentang Muqaddimah Muslim itu sendiri, Imam Muslim ini sebenarnya, walaupun kita nak nampak kitab itu, tulisannya, karangannya, susunannya, macam dia seorang saja. Tidak begitu. Malam tadi kita sudah jelaskan
dia susun bertungkus-lumus dengan sahabat dia yang setia selama 15 tahun. Itu satu. Yang kedua, selepas mana-mana bahagian yang dia buat, dia susun, dia kemukakan kepada beberapa orang guru. Salah seorang gurunya yang terkenal ialah Abu Zur'ah, yang terkenal sebagai Imamul Jarh wa Ta'dil. Dia kemukakan kepada Abu Zur'ah. Kalau Abu Zur'ah kata, dia komen di sini, ini ada kecacatan, dia tahu, dia akan buat. Imam Muslim buat. Yang guru dia tu kritik, dia buat. Selain daripada menampakkan sifat tawaduk dia, merendah dirinya, selain daripada itu, nampak usaha ni bukan usaha dia sendiri. Walaupun zahirnya nama tu yang tertunjuk ialah nama Muslim, tapi di sebalik itu ada beberapa orang tokoh sebenarnya di belakang dia. Jadi dia memasukkan dalam Muslim itu yang disepakati, yang dipersetujui, yang diperkenankan oleh beberapa orang guru utamanya. Sebab itu dia berkata, Imam Muslim berkata, "Laisa kullu syai'in 'indi sahih wada'tuhu hahuna. Innama wada'tu hahuna ma ajma'u 'alaihi." Bukan semua yang sahih di sisi saya, pada pandangan saya masuk ke dalam kitab ini. Bukan. Saya hanya memasukkan dalam kitab ini apa yang mereka ijma', apa yang mereka ijma', sepakati sebagai sahih. Ibnu Salah bingung, Ibnu Salah pening kepala. Padahal dia ahli, dia buat mukadimah. Ibnu Salah itu bukan main. Dia kata, macam mana ijma'? Imam Muslim kata ijma'. Ijma' dia pakai dengan makna ijma' yang umum, yang biasa. Ijma' dalam istilah. Dia pening kepala. Tapi Imam Al-Bulqini kata, itu bukan maksud seperti ijma' biasa dalam fiqh tu. Bukan itu maksudnya. Ijma' di sini ialah ijma' 4 orang gurunya. Itu maksud ijma'. Bukan semua orang dalam dunia ni, ahli hadis dalam dunia ni, ijma' kata itu sahih. Kalau kamu pakai macam tu, pening kepala semua. Sebab ada orang yang pertikaian, orang kata kita sahih. Ada. Dan tentu tidak beranilah ulama-ulama yang datang kemudian itu melanggar, menceroboh ijma' tu. Kenapa mereka buat? Sebab mereka faham ijma' ni ialah ijma' beberapa orang ni. Yang pertama Imam Ahmad bin Hanbal, yang kedua Yahya bin Ma'in, yang ketiga Uthman bin Abi Shaybah, dan yang keempatnya Sa'id bin Mansur, yang kelimanya ialah Abu Zur'ah Al-Razi. Jadi itu yang perlu kita tahu, apa ijma', siapa yang dimaksudkan. Ibnu Salah ni kan dia pakai ijma' yang mana dia pening kepala. Kemudian setelah 15 tahun dia tulis banyaklah, terkumpullah hadis dia daripada 300,000 itu. Hanya kalau kita nak ambil parti dia betul-betul yang tidak berulang itu 4,000 saja. Walaupun begitu kata dia, "Lau anna ahlal hadis yaktubuna min atai sana al-hadis famadaruhum ala hadzal musnad." Maksudnya ialah sahih. Jadi kalau ahli hadis nak tulis lama 200 tahun nak tulis hadis, dia kalau ada sahih tak akan lagi akan bertemu dengan yang dia akan bertemu juga. Itu keyakinan dia lah, keyakinan dia. Kalau nak cari hadis sahih 200 tahun pun tak lari, mesti akan bertemu. Tak lari daripada ini. Ini boleh dijadikan asas. Kemudian antara keistimewaan dan khususiyah Sahih Muslim, apa keistimewaannya, apa bezanya daripada kitab-kitab hadis yang lain? Setiap pengarang kitab hadis dia cuba nak buat pembaharuan, kelainan daripada tulisan-tulisan orang lain. Kalau Imam Muslim tengok Imam Bukhari ada cara dia sendiri, dia banyak keistimewaan. Dia pun cuba nak buat kelainan yang tidak ada pada Bukhari, yang tidak ada pada orang-orang lain. Antara yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarahnya
Ini keistimewaan yang disimpulkan oleh Imam Nawawi daripada Sahih Muslim. Yang pertamanya, kalau Imam Muslim hendak meriwayatkan 2 atau lebih hadis, yang mana lafaz, yang mana maknanya sama, yang mana maknanya sama walaupun lafaz dia berbeza, dia akan kumpulkan 2 hadis itu melalui satu-satu. Itu salah satu cara dia. Tapi kita, sebab saya sudah sebut dah malam tadi, kita akan baca matan saja yang akan datang. Nota yang saya akan buat itu tidak mengandung di sana. Jadi benda-benda macam ni kita tak akan bertemu. Tapi kalau kita baca yang lengkap bersama dengan sanadnya, kita akan bertemu lah apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi ini sebagai khususiyah yang pertama. Tapi kalau lafaz dia itu berbeza, dia akan nyatakan. Di mana perbezaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita untuk mendapat manfaat ataupun faedah daripada Sahih Muslim ini mudah. Sebab kita akan dapati hadis-hadisnya di tempat, walaupun tidak ada tajuk asalnya, tapi setelah dibuat tajuk, orang pun mudah dapat tajuk sebab dia terpisah. Ini di bawah bab ni, dengan adanya tajuk kemudian kita mudah nak cari. Itu salah satu keistimewaan dia. Kalau payah nak cari, susah juga. Tapi kepada kita sekarang ni yang ada komputer kan, mudah. Kita boleh selesai masalah tu. Payah macam mana pun boleh cari kejap. Tapi kepada orang dulu bayar kan, daripada kita berjilid-jilid nak cari di mana, nak cari di mana, susah. Pendak sangat. Kalau dia boleh cerita dalam kitab, dia tak pakai komputer, memang hebat. Cara tidur dalam kitab, tidur dalam timbunan kitab tu macam tu. Dan beliau akan kumpulkan beberapa sanad, yang mengemukakan lafaz yang berbeza-beza di bawah satu bab, tempat yang sama. Kita boleh cari di situ. Kalau ada beberapa sanad dia kemukakan, kita boleh dapat senang. Tak payah cari dalam kitab lain, sebab terkumpul di situ. Itu keistimewaannya, terkumpul di situ. Sanad bagi satu hadis, kalau ada beberapa dikumpul ke situ. Jadi kita boleh tahu lah ada berapa sanad. Dan sanad itu tiap satunya adalah orang-orang yang kuat. Kecuali kalau Imam Muslim sebut di akhir bab. Ini susah juga nak tentukan, kadang-kadang di setengah-setengah tempat, sebab tajuk itu tidak dia buat. Jadi di mana yang pengunjung bagi sesuatu bab, di mana yang sebenarnya, susah. Tapi kalau kita dapat pastikan ada beberapa, misalnya kita kata 9 hadis dalam satu bab, mungkin hadis yang terakhir dalam bab itu adalah kurang kuat. Tarafnya tidak taraf Muslim yang dia kemukakan sebagai usul dia, hadis-hadis usulnya, bukan taraf itu. Mungkin dia setaraf dengan hadis-hadis dalam kitab-kitab lain, ada kalanya lebih rendah, dan dia kemukakan di hujung itu sebagai mutaba'at atau syawahid. Itu perlu diingat. Kadang-kadang orang ingat dalam Muslim ini sama. Tidak, bukan begitu. Tak sama. Kalau kita kata dalam Tirmidzi ke Abu Daud, belum tentu yang disebut kemudian tu bagi dianya tak kuat. Boleh jadi yang disebut kemudian itulah yang dipegangnya, boleh jadi. Tapi kalau Imam Muslim tidak begitu cara dia. Kalau di awal yang mudah-mudah di bawah bab, terus beberapa hari itu kuat. Kalau banyak lah, yang mungkin 1-2 yang terakhir itu tidak kuat. Jadi riwayat mutaba'at dia biasanya disebutkan kemudian. Jadi itu kena ingat. Kaedah juga. Berbeza kita. Kalau Muslim, boleh kita jadikan panduan, pegangan. Itu yang disebut kemudian itu mungkin tidak kuat. Tidak mesti semuanya tak kuat. Dah.
Tapi sering kali kita bertemu dengan hadis-hadis yang dipertikaikan oleh ulama di hujung, bukan di permulaan. Yang ketiga, Imam Muslim dia jaga sangat istilah penggunaan haddatsana dan akhbarana. Tidak seperti Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi misalnya, dia tak kisah haddatsana ke akhbarana ke tak. Kalau mengikut istilah asalnya haddatsana ialah hadis yang dibaca kemukakan oleh guru, murid dengar, terima, itu haddatsana. Bila murid itu nak riwayatkan kemudian hari, dia kata haddatsana. Akhbarana pula yang semasa guru tu mengajar, dia tak baca sendiri. Salah seorang daripada murid baca, guru dengar dan dia sahkan. Bila murid tu nak riwayatkan kemudian, dia kata akhbarana. Dia tak boleh kata haddatsana mengikut Imam Muslim, sebab bukan guru yang baca hadis itu. Jadi nak pastian tu yang mana guru baca, yang mana murid baca kan. Setelah habis semua, itu dia kena tanda daripada awal lagi. Ini guru saya baca beberapa, ini kami, salah seorang daripada kami baca. Dia kena cantik lah. Dia tak boleh guna sebarangan bagi Muslim. Bagi Imam Bukhari sama saja, tak kisah, tak apa. Kalau guru baca boleh kata juga akhbarana, kalau murid baca boleh berkata juga haddatsana. Padahal mengikut istilah asalnya tak boleh. Imam Muslim pegang kan? Dia pegang. Semuanya saya perhatikan kitab-kitab Muslim yang tersebar kemudian, dia ada percanggahan, banyak percanggahan. Daripada satu nuskah ke satu nuskah itu membingungkan kita. Itu pengalaman lah. Sebab kalau kita tengok di sini, tempat akhbarana tu dia haddatsana, di sana pula tempat haddatsana tu akhbarana. Jadi yang mana yang sebenarnya? Susah. Saya rasa ini satu peluang lah nak bagi kepada pelajar-pelajar hadis ataupun ahli-ahli hadis itu kaji. Jadi yang mana yang sebenarnya, kedudukan asal. Sebab kitab-kitab yang ada sekarang susah nak pastikan. Setelah tersebar dengan meluas fahaman, bahawa boleh tukar-tukar. Tempat haddatsana boleh digunakan akhbarana, tempat akhbarana boleh digunakan haddatsana. Jadi mereka tak ambil berat sangat. Tapi kalau mengikut iltizam Imam Muslim yang asal, tak boleh main-main. Dia kena jaga. Cuma sekarang ni, yang ada sekarang ni, nuskah Muslim banyak, kalau kita tengok berbeza-beza. Jadi yang mana sebenarnya yang Imam Muslim pakainya, itu susah nak tentukan. Misalnya, saya guna Syarah Nawawi, cetakan Pakistan Syarah Nawawi juga, yang dipakai oleh Syabir Ahmad Uthmani ketika mensyarah Fathul Mulhim, dia pakai Syarah Nawawi juga. Tetapi dalam kitab Fathul Mulhim, nuskah yang dia pakai berbeza. Kalau nak bandingkan ni, cetakan Muslim berbeza. Banyak tempat, bukan satu tempat. Ini sebenarnya mengecewakan. Sebab kita telah bawa lari daripada kehendak pengarang dia yang sebenarnya. Pengarang dia tidak maksud, tak boleh, dia jaga sangat. Tiba-tiba orang kemudian gunakan sembarangan sehingga jadi keliru. Wallahu a'lam. Yang mana yang benar yang Imam Muslim? Sebab tidak ada siapa pula yang kata di dalam kitab ni salah seorang murid dia kata ini Muslim baca, yang ini kami baca. Tak ada. Bahagian ini kami baca. Tak ada di mana-mana pun kita tak nak baca. Dengan sebab itu kita tak boleh nak kesan lah. Yang mana sepatutnya haddatsana, yang mana sepatutnya akhbarana, di tempat-tempat berlaku khilaf. Kalau yang tidak khilaf yang sama, tak apalah. Tapi banyak tempat memang ada perbezaan antara satu nuskah dengan nuskah yang lain, menyebabkan maksud dan iltizam Imam Muslim yang asal itu makin lama makin terhakis. Antara tokoh hadis yang menggunakan pakai dengan ketat istilah ini ialah Imam Syafi'i. Kita pakai kaedah tu supaya Imam Muslim. Dan Al-Auza'i, An-Nasa'i dia pakai. Jadi kita kena ingatlah kalau baca kitab
Orang-orang ni dia ada semua, dia jaga. Sepatutnya orang-orang kemudian hormatlah kepada dia. Pengarang Hasan itu jagalah baik-baik. Jangan dibuat mudah benda-benda macam ni. Nak tukar-tukar sembarangan tak boleh. Itu mengecewakan pengarang Hasan. Kalau takdir, kalau kita bertemu di akhirat nanti dan Allah SWT nak selesaikan masalah disebab dia tak puas hati, kita akan bertemu pula dengan dia. Kenapa saya kata hadatsana, awak kata akhbarana? Sedangkan saya jaga sangat benda tu. Susah kan? Susah. Sebab itu hak dia. Kita kena pakai sebagai hak dia. Jangan mana-mana. Tetapi apa yang berlaku? Saya tengok tidak begitu. Jadi Imam Muslim termasuk dalam kumpulan ulama yang menjaga perbezaan di antara haddatsana dan akhbarana. Kemudian Imam Muslim, tapi ini kalau kita tak baca sanad, sebab faedah dia Imam Muslim ni banyak pada sanad. Banyak pada sanad. Sebab kalau sanad, saya sudah kata pada malam tadi, nak baca sanad, dia tidak ada seorang mukri. Saya tidak rasa penat nak baca semua sebab sanad dia tu banyak. Hadis dia satu, benda yang sama dengan cerita. Kita duduk baca nama orang, lepas satu-satu. Tapi di sebalik dia, Imam Muslim dia ada maksud dia. Dia cukup jaga. Misalnya beberapa orang, dia sebut begini, dia cukup dhabit. Ini dia katakan dhabit. Dia rapi, kemas catatan. Haddatsana fulan, fulan, fulan. 3 orang. Dia ambil daripada 3 orang guru dia, misalnya. Kemudian yang dia akan kebukakan ini, hadis ni, selepas sanad itu betul-betul ketika-ketika tu sama ke lafaz dia? Kalau tidak, kalau tidak, dia cerita begini, wal lafzu li fulan. Tengok, rapi. Yang saya akan kemukakan hadis ini, lafaznya itu berdasarkan riwayat fulan, salah seorang daripada 3 orang. Bukan kesemua mereka kata begitu. Lafaz ni, dia ada beza lafaz ni. Cuma saya letakkan sekali dari segi makna dia pun sama. Makna riwayat mereka ini sama. Tetapi yang saya kemukakan ini, selepas ini lafaz salah seorang daripada 3 orang. Dia akan sebutkan nama misalnya. Ini termasuk dalam faedah dari segi sanad yang terdapat dalam Sahih Muslim. Sebab itu dia tekan melalui muqaddimah Muslim itu tentang sanad. Tentang sanad kan? Benda-benda macam ni kepada setengah orang tak penting. Bagi dia tak penting. Kita boleh tahu, kita boleh menilai daripada 3 orang, kenapa yang ini berbeza. Kalau dia dengar dalam majlis yang sama, mestilah sama dalam lafaz dia. Atau mereka dengar berasingan. Kalau berasingan boleh jadilah siapa yang mengubah lafaz itu? Guru kepada 3 orang ni ke? Atau guru kepada gurunya? Atau guru kepada guru kepada gurunya? Siapa? Dia agak benda tu besar, penting dijaga. Dan Imam Muslim dia jaga benda-benda macam ni. Jadi kita dapat kepastian daripada 3 ni, seorang lafaz dia begini. Yang 2 lagi macam mana? Dia akan cerita. Yang 2 lagi beza lafaz dia di sini. Dia guna lafaz ini. Yang ni guna lafaz ini. Atau kedua-duanya, yang 2 lagi itu sama. Mana yang sama dengan lafaz mana? Dia akan buka. Itu dia benar-benar teknikal. Yang halus-halus tu, kalau kita baca dengan sanad, memang kita nampak. Tapi kalau kita tak baca sanad, selesai masalah. Hadisnya sama seperti hadis lain. Itu salah satu iltizamnya. Yang kelimanya, dia akan sebut di mana boleh mengelirukan. Ini pun sanad dia. Banyaklah sanad. Sebab dia bukan banyak sanad. Jadi mestilah kita jaga ada kaedah-kaedah peraturan-peraturan yang digunakan pakai oleh dia. Kalau seseorang perawi itu boleh mengelirukan, dia akan hilangkan kekeliruan itu dengan menyebut beza dia daripada perawi yang lain. Kalau namanya sama, mungkin orang keliru. Yang mana satu? Misalnya, wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Maslamah qala haddatsana Sulaiman
dalam yang asal yang dia dengar daripada gurunya Sulaiman saja. Sulaiman ni Ahmad. Jadi yang menjadi guru kepada Abdullah tu yang bernama Sulaiman yang beberapa orang. Yang mana satu? Imam Muslim akan sebut begini, yakni Ibn Hilal. Maksud Abdullah bin Maslamah tu kata Sulaiman menceritakan kepada kami, maksudnya ialah Sulaiman bin Hilal. Jadi bin Hilal itu bukan yang Abdullah bin Maslamah cerita kepada dia, bukan. Pada ketika meriwayatkan dia tak sebut Sulaiman bin Hilal, Abdullah bin Maslamah tak sebut. Tapi dia cek pula lah dengan guru dia tu siapa. Jadi guru dia kata itu Sulaiman bin Hilal. Jadi bin Hilal tu tambahan dia sendiri, bukan dia terima pada asalnya guru dia sebut bin Hilal, tak ada sebut. Dia sebut yakni semasa dia terima tu guru dia tak ada sebut ni. Dia tambah untuk menghilangkan kekeliruan. Kalau tidak membaca dia jadi pening kepala, mana satu Sulaiman yang mana? Jadi dengan cara dia buat ini, yakni itu maksudnya tambahan daripada dia sendiri untuk menjelaskan tentang perawi itu. Dan itu yang dia selidik secara berasingan, bukan berdasarkan riwayat semasa guru dia menyampaikan riwayat itu, guru dia sebut, bukan. Yakni itu maksud dia, bukan main cermat tu kan. Kalau kita dah tak ingat, dah lama dah terima dia kan, boleh jadi dia sebut. Jadi maknanya dalam catatan dia ataupun ingatan dia ingat dengan baik. Bin ni nama ayah ni, guru dia tak sebut ketika beriwayatkan. Tapi dia boleh mengelirukan, dia tahu. Bila kita jumpa yakni begini, kita berfaham ini bukan yang gurunya sebut, bin tu nama ayah, tapi dia tak apa, berdasarkan penyelidikan dia kemudian. Dia meriwayatkan hadis berdasarkan apa yang diterima. Ta'ammul dia dijaga betul-betul. Guru dia guna lafaz mana semasa adab menyampaikan hadis. Kan dalam ilmu usul hadis ni ada bab ta'ammul dan adab. Ta'ammul terima macam mana? Jadi kamu kena sampaikan seperti yang diterima tu lah. Jangan kamu sampaikan seperti yang dia bercakap pada masa lain pula. Jangan, itu lain, tak boleh. Dia cakap sangat rasmi dia. Sulaiman yakni Ibn Hilal an Yahya wa huwa Ibn Sa'id. Sama juga Yahya wa huwa Ibn Sa'id, bukan guru dia sebut, bukan Sulaiman tu sebut, tidak, bukan Abdullah sebut. Ini tambahan dia. Tapi tambahan dia pun berdasarkan penyelidikan kemudian, bukan semasa dia terima. Ada situ, ada sebut Yahya iaitu bin Sa'id. Dia benda-benda macam ni dijaga sangat kan? Imam Muslim mengemukakan beberapa saluran riwayat dengan menggunakan tahwil, yakni pemalingan sanad. Dia guna, kalau dalam kitab hadis dia ada sebiji huruf ha. Dia banyak sangat kita jumpa kalau dalam Sahih Muslim ni pemalingan sanad. Sebab itu kalau kita baca yang dengan sanad panjang, habis masa di situ. Tapi perlu kepada orang yang belajar hadis betul, dia perlu kena tahu. Jadi ha daripada mana, pemalingan sanad ni daripada mana, kena pasti. Daripada peringkat awal ke, peringkat atas lagi ke, peringkat akhir ke, untuk kita mengetahui bahawa mutaba'ah ini termasuk dalam mutaba'ah tammah ke atau mutaba'ah naqisah. Dengan kita mengetahui tempat mana persambungan dia dengan yang lepas dan yang selepas itu, yang mana, di mana, pada perawi mana. Jadi perawi yang disebutkan kemudian menjadi mutabik kepada siapa, kena tentukan benda tu. Itu yang keenam. Kalau riwayat itu ada asasnya dalam Sahifah Hammam bin Munabbih, ada asasnya di situ. Apabila Imam Muslim nak meriwayatkan hadis daripada kitab itu, perawi yang ambil daripada kitab itu, ada banyak riwayat hadis
Adakah dia perlu mengulangi sanadnya, baca sanadnya atau tidak, berpadan dengan sanad yang tersebut sebelumnya? Bagi Imam Muslim tak boleh, dia kena ulang semula. Jadi Sahifa Hammam bin Munabbih ini Hammam bin Munabbih, saudara dia Wahab bin Munabbih yang terkenal, banyak meriwayatkan Israiliyat. Hammam bin Munabbih ni adik-beradik dia. Hammam bin Munabbih dia yang terima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan Abu Hurairah catat. Abu Hurairah semasa Rasulullah lagi dia catat hadis-hadis, dia tulis sehingga jadi kitab. Jadi kitab hadis ni ditulis ni bukan 200 tahun kemudian, tidak seperti apa yang orang dakwa. Bahkan di zaman Rasulullah SAW baca sudah ditulis. Antaranya Sahifah Hammam bin Munabbih. Sahifah Hammam bin Munabbih itu maksudnya yang Abu Hurairah tulis. Jadi Hammam bin Munabbih dia riwayat ni, kalau kita tengok dalam Muslim, wa hadza mimma sami'tu Abu Hurairah, ini yang saya dengar. Sebab orang keliru, orang takut Hammam ni dia ambil saja daripada kitab tu. Kalau ambil saja daripada kitab tu, dia tak kuat kedudukannya. Adakah dia dengar tiap-tiap satu yang dia riwayatkan itu dia dengar, atau dia ambil cenduk saja daripada kitab? Kalau cenduk saja, itu termasuk dalam wijadah apa tu, dia tak kuat. Bukan berdasarkan sama, dia dengar. Sebab itu dalam Muslim dia nyatakan ini termasuk yang saya dengar. Maknanya ada beberapa banyak hadis yang dia tak dengar, yang dia tak dengar. Yang ini dia dengar sendiri daripada Abu Hurairah, bukan dia dapati dalam kitab. Imam Muslim bulan dia sebut benda macam ini semua berkait dengan sanad. Jadi bagi Imam Muslim, Waqi' bin Al-Jarrah, Yahya bin Ma'in dan lain-lain, kita kena tajdid sanad, baca semula sanad. Adakah sanad sebelumnya atau sanad lain? Kalau sanad lain lebih lagi lebih lagi. Tapi mengikut setengah-setengah ulama tak perlu kalau sanadnya sama. Sebab apa? Yang orang yang mengatakan perlu, sebab dia dengar tu, kita pastikan dia dengar itu dalam majlis yang sama atau tidak. Dia dengar dalam majlis yang berlainan, hari yang berlainan. Jadi kalau hari yang berlainan, kena sanad lain lah, kita sebut pula. Tak boleh kita pakai yang sebelum itu saja. Ini termasuk dalam yang dijaga oleh Muslim juga. Sebab itu kalau kita tengok dalam Muslim ini berbeza daripada kitab lain. Yahya bin Yahya Al-Masmudi yang meriwayatkan kitab Muwatta Imam Malik yang tersebar dengan meluas sekarang ini, nuskah Muwatta Imam Malik itu adalah berdasarkan catatan ada murid dia yang bernama Yahya bin Yahya Al-Masmudi Al-Andalusi, orang di Spanyol pada masa Spanyol Islam. Jadi kalau dalam Muslim kita akan dapat Yahya bin Yahya ini dia sebut, sebab ada juga hadis Imam Malik yang diambil daripada Imam Malik yang tidak ada dalam Muwatta. Bahkan ada dalam Muwatta yang dia tidak dengar, dia ambil dengan perantaraan orang lain. Dia adalah manusia ni, ketika sakit dia tak hadir kelas, ada kan? Takkan jadi hari dia ada. Jadi dia sebut Yahya bin Yahya ni dia sebut, kalau dalam Muslim ini yang saya dengar daripada mana, dia sebut. Takut-takut orang kata ini mungkin tak dengar, dia melalui orang lain, dia jaga benda. Ini semua ni kita dapati dalam sanad-sanad yang dibukakan oleh Muslim. Sebab itu Muslim ni dia terkenal dengan jaga sanad. Mukaddimah dia tu pun lebih menjurus ke situ, lebih menjurus ke situ. Salah satu keistimewaan kitab Muslim yang disebut-sebut oleh ulama-ulama kemudian ialah cara penyampaian dan tertib dia, susunan dia tu yang sangat menarik. Sehingga setengah-setengah ulama dari sudut itu dia kata Muslim ni lebih lagi daripada Bukhari, mendahului Bukhari. Jadi bila kata Muslim ni lebih sahih, setengah tu dia pergi lebih jauh, dia kata lebih sahih lagi daripada Bukhari. Tapi ulama-ulama pertikaikan, mereka kata kalau kita tak terima pun, kita kata dari sudut tertentu yang dia lebih.
lebih dari sudut tertib dia, susunan dia. Seperti yang saya sebut malam tadi kan, daripada tidak jelas kepada semakin jelas semakin jelas. Tertib itu bagus. Dan dia tidak ada teka-teki, ada tanya, tak ada. Sebab hadis yang dikemukakan itu lengkap. Berbeza dengan kalau setengah-setengah kitab hadis yang lain, mungkin hadis itu hadis yang ringkas. Kepada orang yang tidak biasa, tidak faham, boleh membingungkan. Jadi Muslim tidak begitu. Dari sudut itu mudah dan menarik. Dari sudut itu boleh dikatakan lebih betul lah apa yang ulama kata dia lebih daripada Bukhari. Tapi dari sudut itu, bukan dari sudut iltizam menerima daripada perawi itu. Tidak. Perawi Bukhari lebih kukuh lagi, lebih kebas lagi daripada perawi Muslim pada asasnya. Jadi benda ini perlu kepada seseorang yang belajar hadis untuk mengetahui benda-benda yang hadis yang seni, sikit-sikit beza. Walaupun kita nampak sikit, kepada ahli hadis dia besar. Boleh jadi dengan berbeza lafaz itu. Lafaz yang pertama kita terasa berat sikit, tapi lafaz yang kedua kita berasa tidak begitu berat. Jadi benda-benda itu penting dia ada kesan. Oleh kerana Imam Muslim yang mengarang kitab dia ni, dengan dia duduk di tempat dia, negeri, dia tidak berpindah anda seperti Imam Bukhari. Ada pun Imam Bukhari dia berjalan lah, sambil dia berjalan, dia buat itu. Jadi kadang-kadang banyak yang tak ada nak cek, tapi oleh kerana dia orang hebat kan, dia sempurna juga. Tapi Imam Muslim sebab apa? Dan jadi tertib dia, susunan dia lebih menarik dan lebih bersih nampaknya, cerah terang. Sebab dia tumpuk, dia bagi tumpuk, dia tak ke mana-mana. Dia duduk di tempat dia susun kitab itu dan dibantu oleh murid yang setia selama 15 tahun. Ahmad bin Salamah selama 15 tahun. Adapun Imam Bukhari tidak begitu. Tapi ialah kadang-kadang Allah SWT nak bagi orang ni tak ada kemudahan, kadang-kadang dia buat lebih daripada orang yang ada kemudahan. Dan dia lebih mengutamakan hadis-hadis marfu' yang musnad. Beza dengan Bukhari. Sebab maksud dia lain. Imam Bukhari kadang-kadang dia terpaksa guna hadis-hadis yang mauquf, hadis-hadis yang mu'allaqah. Kena guna sebab maksud dia ialah nak mengajar kita bagaimana nak menyimpulkan sesuatu masalah ataupun pengajaran daripada hadis. Imam Muslim tidak begitu, dia tak ada maksud. Itu pandai-pandai kamu sendiri kan. Yang saya nak bukakan ialah hadis-hadis yang marfu', yang musnad. Sebab itu jangan kita nak jumpa dalam Muslim ni hadis-hadis yang mauquf setakat sahabat seperti mana dalam Muwatta Imam Malik banyak sekali. Bukan setakat sahabat, kadang-kadang berhenti setakat tabi'in saja. Tapi Imam Malik ni ada maksud dia sendiri. Jangan kita kata kenapa dia tak sampai kepada Rasulullah dengan sanad dia bersama-sama, berhenti setakat tabi'in saja. Tabi'in itu setakat mana sangat tak jadi hujah. Dia bukanlah sahabat. Sahabat pun tidak masuk, apalagi kalau tabi'in. Jadi Imam Malik akan jawab. Kira-kiranya dia jawab, saya buat ini, saya nak cerita kandungan hadis itu bukan diamalkan oleh Rasulullah SAW saja. Dan kandungan hadis itu tidak masuk. Sebab kalau masuk tak dipakai dah oleh orang pasal Rasulullah SAW. Bila sahabat pakai, bila tabi'in masih lagi pakai dengan ramai, menunjukkan ini muhkam, bukan maksud. Itu tujuan dia. Dia ada maksud, bukan saja-saja. Jadi susah kita nak dapati dalam Muslim ini hadis-hadis yang mauquf lah. Yang ke-10-nya, Imam Muslim cuba menjaga dan cuba mencari mana sebenarnya riwayat bil lafz. Dengan dia kemukakan beberapa riwayat, beberapa sanad, kita akan dapati ada beberapa hadis-hadis itu, ini lafaznya berbeza dengan ini. Yang mana riwayat bil lafz dia nak ajar kita itu, dan yang mana riwayat bil makna. Itu salah satu keistimewaan kita, keistimewaan kita Sahih Muslim. Sebabnya
Tidak sama. Riwayat bil makna ni walaupun harus mengikut kebanyakan ulama nak terima, tapi tidak sama. Sekurang-kurangnya dari segi keberkatan lafaz yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau dalam bab doa, dalam bab ibadat, bacaan-bacaan, lagilah bukan soal-soal kehidupan biasa. Lagilah diperlukan lafaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Imam Muslim cuba kemukakan sebanyak mungkin riwayat mana yang lebih banyak. Cuba kita tengok. Dan mana yang lebih kita kata dari segi makna dia lebih kukuh, lebih kemas, untuk kita sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafaz ini sesuai ke? Orang macam Rasulullah tak guna. Lafaz ini lemah sangat di bahasa. Jadi dia cuba kemukakan. Jadi kita akan biasa yang mana riwayat bil lafz, yang mana riwayat bil makna. Ini semua penting. Banyak kita tengok sebab riwayat bil makna lah jadi berbeza-beza tu pendapat. Sebab bermuda-muda. Misalnya satu contoh lah, dalam kitab Muslim pun ada, dalam Bukhari pun ada, semua ada. Apa ni perempuan, apa ni khulidna min dhila'. Min dhila', perempuan itu dijadikan daripada tulang rusuk. Min dhila'. Dalam riwayat yang lain, al-mar'atu kadhila', perempuan itu seperti tulang rusuk. Jadi mana satu yang asal? Ini hijau ulama hadis. Kalau orang yang tidak biasa, apa yang nak faham? Kalau kita nak pakai min di situ sebagai asal, maka min itu sepatutnya dipakai dengan makna min ilibtida, min tasbihiyat, min tam'id. Min apa? Kalau kita nak pakai itu, mesti kita kena faham semua. Mesti kena faham semua. Bagi saya pengamatan, saya katakan al-mar'atu kadhila'in, seperti itu yang asal. Min dhila'in adalah riwayat bil ma'na. Wallahu a'lam hakikat. Tapi kalau kita kata min dhila'in pun boleh juga. Kita kena guna yang satu lagi sebagai mentafsirkan. Bermakna min itu min tashbihiyah, bukan min litar'i atau min dilibtida, bukan. Itulah bendanya. Jadi macam kalau sebenarnya untuk memahami hadis ini kena perhati. Kadang-kadang itulah sebab dalam kitab-kitab usul hadis kita ada belajar, ada bab hadis musahhaf macam mana, hadis ini macam mana. Ya disebut musahhaf tu kadang-kadang dia baris dia berbeza, titik dia berbeza. Kita menulis ni kadang-kadang kalau menulis dengan tangan, dia ada kadang-kadang sepatutnya titik dulu jadi kemudian, titik tu sepatutnya dulu kemudian jadi dulu. Ada kadang-kadang kita memang macam tu. Kepada orang yang tidak faham, dia pakai ambil begitu saja, sehingga jadi salah faham, timbul salah faham, sangka buruk dalam masyarakat. Misalnya hadis laula Hawa lam tahud untha zawjaha madadda. Kalau tidak kerana Hawa, nescaya perempuan, wanita tidak mengkhianati suaminya selama-lamanya, pada bila-bila masa pun. Orang macam itu biasa dia dapat begitu. Padahal betul kau itu. Kita kalau kita tengok dari sudut makna, yang berkhianat, yang jahat, yang curang ni perempuan saja kok. Kenyataan. Tengok itu. Perempuan saja kok kita dapat. Tidak kan? Yang lelaki pun apa kurangnya? Yang lelaki pun hebat juga. Tak ada kurang daripada perempuan dari sudut itu. Kemudian apa yang Hawa khianat itu? Khianat apa? Hawa khianat Adam itu khianat. Maka ibu sekalian manusia khianat. Jadi sifat khianat yang ada pada perempuan wanita sepanjang zaman ini mari daripada Hawa. Jadi seseorangnya sifat itu saja yang menurut. Sifat baik Hawa tak ada kan? Sifat setia dia, taat dia. Atau Hawa ni kita anggap dia tu siapa?
Itu benda kena fikir. Ya sepatutnya hadis itu sudah jadi sebenarnya sudah lain titik dia. Sepatutnya lam tahnu untha zawjaha madadda, bukan lam tahu. Itu lebih sesuai. Kalau tidak kerana awak, nescaya wanita itu tidak merindui suami untuk jangka masa yang lama. Cuba kita tengok kenyataan. Kalau seorang suami mati ke atau apa, isteri mana aman? Isteri kahwin dengan tidak kahwin. Kalau lelaki dia mati, isteri dia mana aman? Dia kahwin ke tidak kahwin? Saya kata lelaki lebih aman. Lelaki sebab itu tak ada iddah. Tak ada iddah pun. Jadi dia cepat nak kahwin. Dia mudah lupa. Ataupun dia adalah sebut keperluan itu, keperluan ini. Nak masak nasi itu menjadi masalah. Memang begitu. Lelaki lebih ramai. Tapi berapa ramai kita tengok yang janda-janda tak kahwin sama mati. Berpuluh-puluh tahun. Termasuk ibu saya sendiri 10 tahun dia tak kahwin sama mati. Berapa ramai yang macam, lebih ramai perempuan kan. Jadi lebih sesuai hadis itu kalau kita kata tahnu, bukan tahun. Salah titik. Sebab kalau kita kata tahun khianat, maknanya yang menurun kepada keturunan perempuan ni khianat saja. Lelaki tak ada khianat tak? Sifat khianat tu tak ada kepada lelaki. Tengok dia bercakap. Jadi benda-benda macam ni hijab ulama-ulama hadis yang berkesan, benda-benda macam ni, dan cari yang mana yang lebih sesuai dengan kedudukan seorang Nabi. Bukan Nabi kita saja, Adam ke, ataupun seorang ibu kepada sekalian manusia. Hawa yang taat, yang patuh, mana yang lebih sesuai? Kita kena ambil kira juga. Jangan kira apa yang tercatat saja. Jangan kira apa yang tercatat saja. Biar macam mana jadi akibatnya, kesan buruknya, akibatnya apa orang pandang terhadap perempuan itu. Jadi perempuan punca kejahatan. Yang selalu bila orang sebutkan hadis itu, selalu dia kemukakan mana kejahatan ataupun khianat yang Hawa buat terhadap Adam. Itulah sehingga keluar daripada syurga. Dia akan kemukakan Hawa lah yang pujuk Adam supaya makan pokok itu. Mula-mulanya Adam tak mahu, tapi oleh kerana Adam lelaki dia lemah dengan perempuan, bila dipujuk oleh Hawa dia makan. Jadi seseorangnya Adam tu makan pokok tu, syajaratul khuld itu atas dorongan Hawa. Padahal tidak. Itu tidak berasas. Israiliyat semua. Yang betulnya dalam Quran sendiri sebut syaitan pujuk Adam terus, bukan dia pujuk Hawa. Tak ada sebut begitu. Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuld. Fawaswasa ilaihi, syaitan menimbulkan waswas dalam hatinya. Ilaihi itu Adam seorang, bukan ilaihiman, bukan kepada kedua-duanya tak. Bukan ilaiha. Kalau ilaiha itu baru betul, dia perdayakan Hawa dahulu, tapi dia tidak. Jadi biasanya orang perempuan dia mudah menurut. Kalau suami dia buat dia mudah lah mengikut. Biasa. Itu yang lebih tepat. Kalau ada riwayat lain kata Hawa pujuk dia, syaitan pujuk Hawa dahulu, itu riwayat yang tidak sesuai, bercanggah dengan Quran. Itu yang sepatutnya kita pakai. Jadi benda-benda begini kadang-kadang tak membenarkan sesuatu hadis yang salah, dia salah faham itu, digunakan pula hadis-hadis yang tidak berasas. Itu tak kena. Itulah akibat buruk berlaku dalam masyarakat. Sangka buruk, menuntut perempuan jahat, ucap perempuan jahat ini. Sama juga orang selalu kata, tengok dalam Quran kata, innahu min kaidikun inna kaidakun na'zim. Ini semua tipu daya kamu, tabligh kamu. Tuhan kata kepada perempuan, inna kaidakun na'zim. Sesungguhnya tipu daya kamu, tabligh kamu dalam dahsyat. Itu Tuhan sendiri kata kepada perempuan. Jadi kita nak kata macam mana? Itu kadang-kadang orang yang tak faham. Dia tidak tengok siap dan sibak ayat ini. Dia tidak tengok Tuhan kata begitu sebagai keputusan dia ke, atau dia nak cerita siapa kata.
Allah SWT sebut dalam ayat itu, dia menukilkan, menyebutkan apa yang dikata oleh suami Zulaikha kepada Zulaikha. Bukan nak cerita itu keputusan dia, nak cerita hakikat perempuan, tak. Dia nak cerita apa yang dikatakan oleh suami Zulaikha kepada Zulaikha. Bila terbukti kepadanya isteri dia lah sebenarnya yang salah, bukan Yusuf. Lalu dia kata nukilan, apa yang dinukilkan, bukan nak cerita kebenaran, tidak. Ini yang silap kan. Baiklah, habislah di situ tentang keistimewaan yang terdapat dalam Sahih Muslim, terutamanya dari sudut sanadnya. Jadi rasanya masa pun tak sempat kalau saya panjangkan lagi, kita habis juga kan. Kita berhenti cakap untuk kali ini. Dan sebenarnya ini sebagai mukadimah saja. Nak baca mukadimah Muslim, mukadimah kita dulu kan? Nah ini hanya setakat itu lagi. Allah